Assalamualaikum, saya akan membentangkan mengenai pengenalan kepada konflik Patani. Secara umumnya, konflik Patani ini masih sukar untuk mendapatkan kemerdekaan disebabkan oleh beberapa insiden yang timbul sehingga ia berlanjutan sehingga ke hari ini. Di mana meskipun kerajaan Thailand berusaha sehabis baik untuk mendapatkan kedamaian dan mengatasi permasalahan ini melalui pelbagai pendekatan dan cara, namun ianya masih sukar untuk diselesaikan. Antara insiden-insiden keganasan yang berlaku adalah seperti serangan gerila, tembak curi bom, bom tepi jalan, bom motor sikal, pembakaran, jenayah penculikan, dan banyak lagi yang melibatkan pergolakan 3 wilayah, yaitu wilayah Patani, Narathiwat, dan juga Yala. Kejadian keganasan seperti ini sudah dianggap lumrah dan hampir setiap hari akan ada korban dan kematian yang terjadi. Dan dari sini kita dapat lihat bahwa keadaan ini menunjukkan tahap konflik di ketiga-tiga wilayah ini begitu kritikal dan mencemaskan. Oke, selain itu kita masuk kepada apakah yang dimaksudkan dengan transformasi konflik. Definisi ringkas mengenai transformasi konflik ini ialah merupakan satu pendekatan terbaru yang dibentuk apabila sesuatu masalah atau pendekatan penyelesaian konflik tidak dapat diselesaikan oleh konflik yang lain pada masa kini. Salam sejahtera, nama saya Nurul Asnita Binti Manspar, nomor lab matriks BS 19161074. Saya akan menerangkan tentang sejarah konflik di selatan Thailand. Wilayah selatan Thailand merupakan salah satu kawasan di mana komuniti bangsa Melayu mempunyai bilangan yang ramai, selain daripada negara Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan Indonesia. Kerajaan Patani merupakan sebuah kerajaan awal di tanah Melayu yang merangkumi wilayah Patani, Yala, dan Menara, sebagian daripada Songla. Kini, walau bagaimanapun, pada pertengahan abad ke-19, Patani telah menjadi mangsa dasar imperialistik Kerajaan Siam. Pada tahun 1786 bermulanya sejarah konflik di selatan Thailand, ekoran daripada apabila Kerajaan Siam berjaya menakluki Kerajaan Kesultanan Melayu Patani melalui beberapa peperangan yang telah berlaku. Penaklukan ini telah mengubah struktur pemerintahan dan geografi negeri Patani. Hal ini dikatakan demikian kerana Kerajaan Siam telah melancarkan dasar persyahadan perintah yang bertujuan untuk melemahkan kekuasaan masyarakat Melayu. Negeri Patani telah dipecahkan kepada 7 wilayah, di mana setiap wilayah berada di bawah pemerintahan Raja Boneka yang dilantik oleh Kerajaan Siam yang berpusat di Bangkok. Polisi ini bertujuan untuk membentuk proses centralization atau pemusatan kuasa akibat kebimbangan Kerajaan Siam ke atas pemimpinan kuasa bangsa besar Eropah mencari kawasan jajahan baru di rantau Asia Tenggara. Chulalongkorn adalah Raja kelima Siam di bawah Rumah Cakri. Chulalongkorn berkhidmat selaku Raja Siam ketika 1853 hingga 1920 yang membentuk dasar Desepiban bagi merealisasikan pemusatan pemerintahan ke atas negeri Patani. Pada tahun 1902, kepuncak persengketaan tercetus apabila Tengku Abdul Kadir selaku raja di wilayah Patani ditangkap dan dilucutkan jawatan sebagai Raja Melayu di wilayah Siam. Namun begitu, Raja Melayu juga turut menerima nasib yang sama. Penamatan sistem pemerintahan Raja-Raja Melayu di Patani telah menyebabkan tercetusnya konflik Patani. Dalam masa yang sama, satu perjanjian Bangkok dimeteraikan. Semenjak dimeterainya perjanjian tersebut, Kerajaan Siam mengembangkan pengaruh Siam di negeri Patani dan mengasimilasikan budaya, identiti, dan pendidikan dalam kehidupan OMIP. Antara dasar penindasan dan asimilasi identiti dan budaya OMIP ialah dasar Ratinium yang diperkenalkan oleh Pimu Songkram pada tahun 1938. Dasar yang ini bermaksud ciri kebudayaan Siam saja dibenarkan berkembang di Thailand. OMIP dipaksa meninggalkan identiti Melayu Islam dan mengamalkan identiti Thai Buddha. Tengku Mahmud Mohyeddin mengetuai perjuangan penduduk Patani di tanah Melayu dalam mempengaruhi kerajaan British untuk menyatukan negeri Patani dengan tanah Melayu. Selepas perjanjian 1909, permintaan OMIP tidak mendapat sambutan British karena mementingkan hubungan dengan Kerajaan Siam. Kerajaan British bertindak membantu Siam dengan menghapuskan pergerakan di tanah Melayu, termasuk gabungan Melayu Patani Raya Gempar yang ditubuhkan untuk memberi sokongan moral dan membantu perjuangan bersenjata OMIP. Pengawalan Kerajaan Thailand terhadap pemberontakan OMIP tidak bertahan lama. Pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an, munculnya gerakan bersenjata menuntut kemerdekaan. Terdapat beberapa kumpulan menyambung wasiat perjuangan pemimpin terdahulu. Oleh itu, sehingga kini gerakan-gerakan tersebut masih aktif dan melakukan serangan ke atas pasukan keselamatan. Rozana, dan sekarang saya ingin membincangkan mengenai isu-isu konflik dan kebangkitan gerakan pemisah. Terdapat beberapa isu. Yang pertama ialah isu politik dan kemerdekaan. Dalam isu ini, politik yang berada di selatan Thailand telah dibelenggu oleh pelbagai tindakan seperti diskriminasi, pencerobohan, rasuah dan juga pembunuhan. Selatan Thailand, mereka mementingkan isu politik dan mereka tidak mementingkan atau tidak mengutamakan ekonomi dan juga sosial. Seterusnya ialah identiti. Dengan penentangan yang telah dilakukan oleh OIMP dengan mengendalikan hak mereka ke atas politik di dalam negeri Patani telah mengundang kepada isu yang melibatkan wujud masalah yang berpanjangan. Kedegilan OMIP dengan tidak setuju dengan kerajaan Thailand telah mengakibatkan Thailand meningkatkan 57 lagi
persepsi buruk pemerintah sehingga mereka dianggap sebagai bangsa kelas 2 ataupun kedua. Terusnya, isu ekonomi. Pendapatan mereka yang sangat rendah telah menyebabkan pencetusan konflik pada tahun 2014. Pendapatan ini sangat rendah sehingga mereka tidak mendapatkan pendapatan yang cukup untuk mereka menampung kehidupan seharian mereka. Dan terdapat juga golongan yang tidak mempunyai kerja ataupun telah dibuang kerja. Hal ini telah menyebabkan konflik di antara mereka semakin rumit. Seterusnya ialah pendidikan. Pendidikan telah merupakan ejen dalam proses asimilasi kebudayaan Thai di Patani. Terdapat Akta Pendidikan 1921 yang telah menyebabkan versi terakhir buku dalam pelajaran agama Islam telah dihantar pada sekolah siang pun telah dicetak dalam bahasa Thai. Akhir sekali ialah hak asasi manusia. Keadilan, kebebasan dan juga hak manusia telah menjadi persoalan di selatan Thailand sehingga hari ini. Dapat imam-imam dan juga ustaz-ustaz di selatan Thailand yang juga terdedah kepada pencerobohan dan juga penculikan. Perkara ini telah menjadi petunjuk dengan pihak kerajaan bahawa gagal untuk memberikan perlindungan dari segi keselamatan dan juga keamanan. Seterusnya ialah kebangkitan gerakan pemisah. Pada tahun 1960-an sehingga 1970-an, OMIP telah didapati mula bangkit dengan melaksanakan pertubuhan gerakan pemisah. Dengan ini mereka telah mendapatkan aspirasi dan kemerdekaan Melaya pada 1957 daripada penjajah British. Kebangkitan gerakan pemisah ini telah menjadi senjata sebagai wadah perjuangan bagi mendapatkan kemerdekaan mereka dalam negeri petani. Perjuangan yang mereka lakukan masih aktif sehingga hari ini. Dan mereka percaya bahawa pembunuhan dan juga pembakaran tempat-tempat awam merupakan gerakan pemisah serta pihak yang berkuasa yang dilihat telah memainkan peranan dan strategi konflik masing-masing. Sekian, terima kasih. Oke, seterusnya saya Esa Likesun akan menceritakan analisis isu-isu konflik dan dasar-dasar kerajaan. Kembali ubah di dalam transformasi konflik ini terbahagi kepada konteks luaran, struktur, isu-isu, dan aktor. Konteks luaran ini adalah merujuk kepada OMIM kerana OMIM telah mengalami perubahan motivasi dan persepsi terhadap mandamat mereka dalam memperjuangkan isu konflik ini. Hal ini kerana pada awalnya OMIM adalah berjuang untuk kemerdekaan negeri Patani, namun mereka kini telah memperjuangkan identiti dan budaya mereka. OMIM berpendapat bahawa identiti dan budaya merupakan nilai yang amat penting untuk diperjuangkan berbanding kawasan yang mereka duduki. Konflik ini juga mengalami transformasi dari segi konteks luaran yang melibatkan peralihan daripada peringkat tempatan kepada antarabangsa. Transformasi ini boleh dikatakan sebagai transformasi yang bersifat konstruktif kerana ia membantu dalam mengurangkan kedengan konflik di selatan Thailand. Struktur, pertimbangan transformasi telah berlaku di dalam dua elemen, iaitu yang pertama dari sudut aktor yang telah berlaku penambahan dan elemen yang kedua adalah peranan pihak luar yang turut membantu dalam mengubah struktur konflik. Penambahan aktor di dalam konflik Patani di selatan Thailand ini telah melibatkan kumpulan penjajah atau ahli kongsi gelap. Peranan pihak luar yang turut membantu dalam mengubah struktur konflik di selatan Thailand adalah OIC dan ASEAN. Isu-isu transformasi struktur dalam konflik ini turut memperlihatkan perubahan di dalam isu-isu konflik tersebut. Transformasi isu secara konstruktif ini adalah mengubah isu yang sukar diselesaikan kepada isu yang mudah dirunding dan mencapai kesepakatan. Pada sekitar tahun 1970-an, aktor telah berlaku transformasi aktor di dalam kerajaan Thailand. Sebagai contoh, semasa era pemerintahan Prem Transulanan, beliau telah mengiktirafkan pertubuhan gerakan pemisah dan menyebabkan adanya rundingan antara tentera bahagian keempat dengan BRN di selatan Thailand. Tetapi setelah berlakunya pertukaran pemimpin di dalam kerajaan, Thailand telah berlakunya perubahan di dalam pendekatan khususnya semasa pemerintahan Taksin. Taksin tidak mahu mengiktiraf pertubuhan gerakan pemisah dan menganggap pertelikannya berlaku merupakan isu penjenayah domestik dan merupakan masalah dalaman Thailand. Okey, rumusannya, elemen-elemen transformasi yang telah dinyatakan merupakan perubahan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Transformasi konflik di selatan Thailand mempunyai kedua-dua sifat, iaitu konstruktif dan destruktif. Konflik yang berlaku di Thailand masih lagi belum mencapai titik penyelesaian. Sekian, itu saja daripada saya.
Kesimpulannya, rumusan daripada keseluruhan isu konflik di selatan Thailand ini sehingga ke hari ini ialah tiada penyelesaian kata sepakat yang masih belum dicapai sehingga keadaan semakin lama semakin rumit untuk diselesaikan. Meskipun kebangkitan GPP yang ingin menuntut kemerdekaan ke atas wilayah Patani pada tahun 2004, namun konflik ini sukar untuk diselesaikan kerana sebelumnya wujudnya GPP, konflik tersebut telah berkembang sehingga menyentuh isu-isu sensitif seperti isu identiti dan juga budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana disebabkan oleh kelemahan kerajaan Thailand yang tidak menghormati identiti dan budaya sesama sendiri. Oleh itu, jelaslah bahawa permasalahan isu identiti dan budaya ini menjadi penyebab utama kepada tuntutan kemerdekaan untuk negeri Patani, dan penyelesaian konflik di selatan Thailand ini dapat dilakukan dengan memberi tumpuan kepada usaha-usaha pembinaan perdamaian dengan tujuan untuk mempengaruhi kerajaan Thailand mengiktiraf identiti dan budaya Melayu Islam di selatan Thailand. Justru, semua pihak yang terlibat termasuk pemimpin perlu memainkan peranan penting mengikut tahap kemampuan masing-masing dalam mencari penyelesaian dan meningkatkan lagi upaya OMIP bagi mengubah struktur konflik ini agar mudah untuk diselesaikan dan perdamaian dapat dicapai.